Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hanania Mirza binti Mustafa, nombor mesrik 187189, dan hari ini saya akan membentangkan mengenai laporan industri saya sepanjang 6 bulan di Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Pada pembentangan ini, kita ada 4 topik yang akan dikupaskan. Yang pertama adalah latar belakang Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Yang kedua adalah skop aktiviti dan tugasan sepanjang mengendalikan latihan industri. Yang ketiga adalah perbincangan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, kita akan mulakan dengan latar belakang Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Petaling Jaya telah diwujudkan pada tahun 1950-an untuk mengatasi masalah kesesakan di pinggir Kuala Lumpur. Pada awal pertubuhan Petaling Jaya iaitu pada tahun 1950-an, ia ditadbir oleh Pegawai Daerah Kuala Lumpur dan Lembaga Petaling Jaya. Kemudian, Kerajaan Negeri Selangor telah mewartakan sebuah lembaga bandaran Petaling Jaya yang memiliki autonomi kewangan untuk mentadbir kawasan Petaling Jaya. Pada tahun 1 Januari 1977, Lembaga Bandaran Petaling Jaya telah dinaik taraf kepada Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Dan pada 20 Jun 2006, Majlis Perbandaran Petaling Jaya telah dinaik taraf kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya yang kekal sehingga sekarang. Keluasan Petaling Jaya adalah sebanyak 97.2 km dan mempunyai sebanyak 619,000 penduduk. Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan juga Petaling Jaya ditadbir oleh seorang ketua yang dinamakan Datuk Bandar dan dibantu oleh 24 ahli majlis bersama satu bahagian pengurusan dan juga 12 jabatan lain. Bagi memenuhi latihan industri ini, saya telah ditempatkan di Jabatan Perkhidmatan Kesihatan dan Persekitaran di bawah bahagian alam sekitar. Bahagian alam sekitar Majlis Bandaraya Petaling Jaya dikendalikan oleh seorang penolong pengarah alam sekitar, Encik Muhammad Zaim Muhammad Noor. Bahagian alam sekitar Majlis Bandaraya Petaling Jaya berfungsi sebagai merancang, menyelaras dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah punca pencemaran alam sekitar. Yang kedua, mengambil contoh air buangan industri dan juga air sungai untuk kajian pencemaran air. Yang ketiga, memberi khidmat nasihat kepada syarikat-syarikat industri dan juga badan sukarelawan. Yang keempat, merawat, memantau, menyelia kerja-kerja rawatan air tasik ke atas kontraktor yang dipilih untuk memastikan air dan kualiti air tasik terpelihara. Yang kelima, menjalankan pendidikan berdasarkan 7 ekosistem melalui perkhidmatan, melalui perkhemahan dan seminar kepada peserta Brigade Alam Sekitar dan pertubuhan di luar sana. Dan yang terakhir adalah memeriksa dan mengambil tindakan segera terhadap aduan-aduan alam sekitar serta menguatkuasakan Undang-Undang Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan yang berkaitan. Saya memilih untuk melaksanakan latihan industri di Majlis Bandaraya Petaling Jaya kerana bahagian alam sekitar Majlis Bandaraya Petaling Jaya menguruskan sendiri masalah dan isu-isu berkaitan alam sekitar yang timbul di Petaling Jaya dan juga mereka menguatkuasakan Undang-Undang Alam Sekitar di dalam pentadbiran mereka. Objektif yang ingin saya capai sepanjang melaksanakan latihan industri ini adalah yang pertama, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dipelajari sewaktu melaksanakan latihan industri. Yang kedua, melatih diri untuk lebih bersedia dengan suasana kerja. Dan yang ketiga ialah membina keyakinan diri dan membuat keputusan dengan lebih cekap. Kita beralih pula kepada tajuk yang kedua iaitu skop aktiviti dan tugasan sepanjang melaksanakan latihan industri di Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Aktiviti yang sering dilaksanakan setiap minggu sepanjang menjalani latihan di Majlis Bandaraya Petaling Jaya adalah mengambil bacaan air tasik di sekitar Petaling Jaya. Terdapat 4 tasik yang terlibat iaitu tasik komuniti, tasik bandaran, tasik Taman Aman dan tasik Taman Jaya. Bacaan air yang dilaksanakan ialah menggunakan kaedah in situ dan parameter yang diambil adalah oksigen terlarut iaitu dissolved oxygen, pH, suhu, jumlah pepejar terlarut, conductivity dan salinity.
Data-data air tasik yang diambil setiap minggu ini akan disimpan dan dianalisa sekiranya ingin membuat rawatan air. Selain daripada mengambil bacaan air tasik pada setiap minggu, pada setiap bulan juga Bahagian Alam Sekitar akan mengambil sampel air tasik dan dihantar kepada Jabatan Kimia Malaysia untuk dianalisis. Tasik yang terlibat juga adalah tasik yang sama, iaitu tasik komuniti, tasik bandaran, tasik Taman Aman dan juga tasik Taman Jaya. Jabatan Kimia akan membawa ujian makmal dan menghantar laporan makmal bagi parameter BOD, COD, ammonical nitrogen, minyak dan grease serta pepejal terampai. Pengambilan sampel air yang dijalankan adalah sama seperti yang dipelajari dan dipraktikkan dalam sesi pembelajaran. Tujuan persampelan air ini juga adalah sama seperti mengambil data kualiti air, iaitu untuk menyimpan data-data dan juga untuk membuat analisis bagi menentukan rawatan yang sesuai untuk air tasik. Aktiviti yang ketiga adalah menyertai operasi pemeriksaan stesen minyak dan bengkel-bengkel seperti bengkel kereta dan bengkel motosikal. Tujuan pemeriksaan di bengkel-bengkel kereta dan motor dan juga di stesen minyak adalah untuk memastikan keadaan oil injector tank di dalam keadaan yang sentiasa diselenggara dan dibersihkan agar tiada pengaliran keluar ke longkang-longkang awam agar tiada masalah pencemaran air yang terjadi. Seperti yang boleh dilihat dalam gambar yang pertama, kaki tangan bahagian alam sekitar sedang menerangkan fungsi oil injector tank dan juga mengapa perlu diselenggara oleh pihak bengkel dan pihak stesen minyak. Dan pada gambar rajah yang kedua, pekerja di stesen minyak sedang menunjukkan oil injector untuk pemeriksaan oleh kaki tangan bahagian alam sekitar. Aktiviti yang keempat yang sering dilaksanakan sepanjang melaksanakan latihan industri di Menteri Bandaraya Petaling Jaya adalah pemantauan aduan berkaitan masalah alam sekitar di Petaling Jaya. Dan yang didapati dan dilaporkan oleh penduduk Petaling Jaya melalui laman web MBPJ ataupun secara sistem pesanan ringkas atau panggilan telefon ataupun terus kepada kaki tangan pihak Majlis Bandaraya Petaling Jaya akan cuba diselesaikan sekiranya ia berkaitan dengan masalah alam sekitar. Bahagian alam sekitar juga akan memeriksa, memantau dan menyelesaikan aduan dan isu yang berkaitan mengikut akta-akta yang diguna pakai. Antara aduan alam sekitar yang sering diselesaikan adalah pembakaran terbuka, gangguan bunyi bising, kacau ganggu penduduk sekitar, pencemaran bau dan pencemaran air. Seperti di dalam gambar rajah 1, kaki tangan bahagian alam sekitar sedang memberi penerangan mengenai penggunaan alatan sound level meter sewaktu aduan bunyi bising di kawasan perumahan di Damansara Petaling Jaya. Aduan bunyi bising yang berkaitan adalah disebabkan oleh bunyi bising daripada pengangkutan awam iaitu LRT. Pada gambar rajah kedua, kaki tangan bahagian alam sekitar sedang memeriksa aduan kacau ganggu daripada jiran disebabkan oleh bau busuk yang terlampau kerana penduduk tersebut membuat baja organik sendiri dan menyebabkan bau busuk yang terlampau kuat sehingga mengganggu jiran sekeliling. Bahagian alam sekitar juga akan cuba memberi kaedah dan penyelesaian terbaik kepada penduduk agar aduan dapat diselesaikan dan menyenangkan kedua belah pihak. Seterusnya adalah menyertai operasi bersepadu bersama Jabatan Alam Sekitar Shah Alam, Tenaga Nasional Berhad dan Pejabat Tanah Daerah. Operasi penguatkuasaan bersepadu ini dijalankan oleh Jabatan Kesihatan dan Persekitaran MBPJ bersama pihak Pejabat Tanah Daerah, Tenaga Nasional Berhad dan Jabatan Alam Sekitar. Operasi penguatkuasaan ini bertujuan bagi pengosongan tanah kerana pembinaan haram dan juga pengoperasian perniagaan tanpa lesen dan haram. Antara kompaun kesalahan yang dikeluarkan oleh bahagian alam sekitar adalah kesalahan membuang sisa efluent terus ke dalam longkang awam, pengoperasian kilang penyembelihan ayam haram dan pembakaran terbuka. Notis pengosongan segera tanah turut dikeluarkan oleh Tenaga Nasional Berhad dan Pejabat Tanah Daerah di dalam operasi bersepadu ini.
Lain-lain aktiviti yang dilaksanakan sewaktu menjalankan latihan industri adalah lawatan tapak pelupusan sampah sanitari di Jeram Selangor. Kami diberi peluang untuk melihat tapak pelupusan sampah. Pihak dari tapak pelupusan sampah juga menerangkan mereka turut membuat pengurusan gas metana di tapak pelupusan dan membina gas well yang dipasang secara menegak sebelum gas metana disalurkan kepada TNB substation melalui sistem gas bagi mengurangkan gas yang terkumpul. Seterusnya kita akan beralih ke topik 3 iaitu perbincangan. Kita mulakan dengan nilai dan ilmu yang dipelajari sepanjang latihan industri. Sepanjang menjalani latihan industri, saya dapati terdapat pelbagai suasana dan waktu di mana kita perlu membuat keputusan dengan lebih cekap dan pantas. Saya pelajari juga bahawa setiap apa yang telah diajar sewaktu kerja lapangan diguna pakai sewaktu latihan industri. Sepanjang menjalani latihan industri di Majlis Bandaraya Putrajaya, tiada permasalahan yang timbul, tetapi terdapat sedikit isu disebabkan oleh COVID-19 di mana pelajar yang menjalani latihan industri di Majlis Bandaraya Putrajaya dicutikan selama 2 bulan sepanjang bulan Jun dan juga Julai. Walau bagaimanapun, kaki tangan bahagian alam sekitar dan juga penolong pengarah bahagian alam sekitar iaitu Encik Zaim cuba memberi seberapa banyak maklumat dan informasi yang berguna kepada pelajar-pelajar dan juga kepada saya. Sepanjang menjalani latihan industri di Majlis Bandaraya Putrajaya, ilmu yang dipelajari sewaktu kerja lapangan di universiti dengan melaksanakannya di latihan industri. Kerana proses pengambilan sampel air yang sama, proses bacaan kualiti air yang sama dan juga bacaan bunyi bising yang sama sewaktu pembelajaran. Yang kedua, saya dapat melatih diri. Saya juga dapat melatih diri dengan sentiasa bersedia dengan suasana kerja dan isu-isu yang akan timbul sewaktu pekerjaan. Selain itu, saya dapat membina keyakinan diri untuk membuat keputusan dengan lebih cekap dan saya juga lebih mudah bergaul dan berkomunikasi dengan kaki tangan bahagian alam sekitar. Kita beralih kepada topik 4 iaitu topik terakhir kita, kesimpulan. Cadangan penambahbaikan yang ingin saya cadangkan, yang pertama sekali adalah penambahan subjek yang lebih relevan dalam bidang alam sekitar. Sebagai contoh, pihak universiti boleh mengasingkan subjek pengurusan kualiti air dan pengurusan kualiti udara. Selain itu, pihak fakulti juga boleh fokus kepada subjek-subjek yang fokus kepada punca masalah alam sekitar dan cara pengurusan yang lebih maju. Cadangan yang kedua adalah alatan persampelan bacaan kualiti air di makmal fakulti perlu dinaik taraf bagi memudahkan pelajar-pelajar yang akan datang agar selaras dengan alatan yang digunakan di industri atau di luar. Sesuaian menjalani latihan industri di Majlis Bandaraya Putrajaya, saya rasakan bahagian alam sekitar Majlis Bandaraya Putrajaya sesuai bagi pelajar untuk melaksanakan latihan industri kerana kaki tangan di sana sangat mengalu-alukan kedatangan pelajar dan juga mereka sangat membantu dalam memberi ilmu dan melaksanakan tugas-tugas teknikal dengan cekap. Sebelum saya tamatkan pembincangan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelia latihan industri saya, Dr. Nazatul Shadia, dan juga kepada koordinator latihan industri saya iaitu Dr. Amir Hamzah dan Dr. Muhaimin. Sekian sahaja pembincangan saya pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.